Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melancarkan bulan dakwah dan ianya adalah merupakan satu projek mega dengan skala 2000 program. Menjamin keselamatan umat berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang munkar, pasti beroleh kejayaan. Pahlawan Islam hebat berpencak menentang musuh petualang negara. Dakwah Islam bergerak rancak menjelajah ufuk menakluk kejar. Zero alamat ketilang. Saya melancarkan bulan dakwah 2020. A'udzubillahi samii'al-'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang penonton, yang mendengar siaran langsung daripada page Facebook Yayasan Dakwah Islam Malaysia, pada malam ini kita akan sampaikan sebuah santai bual bicara, bersama dengan ejen dakwah Yadim bersempena dengan bulan dakwah 2020 dengan temanya melestarikan gerakan dakwah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tidaklah berseorangan, ada dua panelis yang akan melontarkan dan memberi pandangan, iaitu yang pertama adalah Da'i Muda Yadim Am Iskandar bin Masnan yang merupakan pemenang bagi kategori Da'i Muda Lestari.
Assalamualaikum, apa khabar? Dai Muda Yatim Am. Waalaikumsalam. Sihat. Apa khabar bang? Sihat tu? Alhamdulillah. Nampak cergas sikit malam ni. Dia macam sikit kita- aura dia. Kena cegah siap malam. Kalau tak, Ya. nanti tidur terus. Dengan cerita tadi dah sembang dengan Tok Imam tadi kat masjid Macam tu lah ceritanya. Nasib baik sempat masuk pada malam ni. Alhamdulillah. Kalau tak, terlambat dah. Itulah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada panelis kita yang kedua adalah da'i orang asli Yadim, Nazrul. Da'i Nazrul bin Kamal yang merupakan salah seorang peserta da'i orang asli yang dilantik dan terpilih di kalangan 20 orang daripada 20 orang da'i orang asli Yadim. Apa khabar? Sihat Da'i Alhamdulillah Nazrul? sihat. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Macam ni lah kita. Lama tak jumpa Lama tak jumpa. Lama tak Jadi, jumpa. Da'i Nazrul ni adalah salah seorang daripada da'i orang asli yang merupakan orang asal walaupun muka tak macam meh-meh orang asli tu tapi dia orang asli suku Temuan betul tak? Nazrul Betul Ustaz. Suku Temuan. Suku Temuan. Jadi beliau daripada, boleh perkenalkan diri sikit Da'i Naz, daripada asal mana, kampung mana? Saya Nazrul bin Kamal, berasal daripada Shah Alam, kampung orang asli Air Kuning, Bukit Bandaraya. Saya berasal daripada Selangor lah. Suku kaum Temuan. Masya-Allah. Tapi duduk dekat kampung ke ada bandar dah sekarang ni di Shah Alam tu? Alhamdulillah sekarang di bandar lah. Tapi yalah, sahabat-sahabat da'i yang lain pun masih ada lagi yang tinggal di kampung-kampung kan? Betul Ustaz, betul. Jadi insyaAllah kita nak dengar juga da'i muda Am. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit sebelum kita mulakan. Baiklah, nama saya diberi oleh ayah saya dan ibu saya. Namanya Am Iskandar bin Masnan. Berasal daripada Segamat, Johor. Dan sekarang ni berumur 22 tahun. Gitu. Boleh ke tu? Masya-Allah. Betul-betul muda lah dia. Sebab itu nama da'i muda lah kan. Kalau dah 60 dah tak boleh muda dah. Dah hilang dah muda tu. Allah Itulah dia. Allah semangat orang muda tu. Alhamdulillah. Baik. Jadi pada pentas akhir yang pada 3 Oktober yang lalu pun da'i muda Am juga telah memenangi da'i muda Bestari anugerah da'i muda Bestari. Ya betul, da'i muda Bestari. Calang-calang lah panelis kita pada malam ini yang kita bawakan salah seorang daripada pemenang anugerah dan juga merupakan da'i di kalangan orang asli yang memahami sendiri kan bagaimana keadaan orang asli dan suku Temuan ni bukannya di Selangor saja, betul tak Nas? Betul. Dekat Pahang ada. Dekat Pahang ada kan? Dekat mana? Perak ada? Perak tak pasti, tapi Pahang, Negeri Sembilan, Melaka ada. Jadi itulah special lah. Okay? Bukan calang-calang sebab ini pertama kali kita bawa bersiaran langsung dengan da'i orang asli tak pernah lagi sebelum ni. Jadi insyaAllah bermanfaat insyaAllah pada malam ni. Jadi pada malam ni kita akan berborak-borak santai lah dengan ejen dakwah kita dan mungkin kita nak memperkenalkan lah orang kita duk sebut da'i muda Yadim, DMY, kita sebut da'i orang asli doa. Jadi orang kat luar sana tak tahu kan. Jadi orang nak tahu berkaitan apa sebenarnya DMY tu kan. Walaupun DMY ni dah famous tapi doa ni belum famous lagi kan. DMY ni jelah dah keluar TV kan. Berbezalah dengan doa ni. Orang tak kenal lagi, tak keluar TV lagi. Dan satu hari nanti insya-Allah mungkin daripada malam ini dia akan jadi satu daripada titik tolak lah untuk kita lonjakkan, membawakan apakah da'i orang asli yang kita nak bawakan kan. Jadi insyaAllah kita nak dengar sedikit lah daripada da'i muda Am tentang program da'i muda Yadim, latar belakang program ni macam mana Am boleh terlibat, apakah daya tarik yang menjadi tarikan utama pada da'i Am untuk join join program ni. Dan selepas daripada pentas akhir ni apakah hala tuju Am dan sahabat-sahabat da'i muda yang lain? Boleh ceritakan sikit? InsyaAllah. Baiklah, bismillah. Jadi soalan yang pertama ni agak seram dia dengar lah. Dia ceritanya tu, soalannya tu panjang tu. Macam mana nak jawab tu, berapa minit ni Ustaz bagi ni?
Saya bagi Oh, lebih kurang dalam 10 minit lah, 10 minit. 10 Boleh, minit. Lama tu lama tu. InsyaAllah boleh jawab soalan. Okey, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya, nama pula tu dah ulang balik. Okey, tadi kalau soalan tadilah dikatakan doa dari orang asli ni kan. Statement tadi DM1 ni lagi famous. Bahaya tu, bahaya. Tak famous lagi, tak famous lagi. Allah. Rendah diri betul. Lagi famous. Dia yang penting bukan famous di penduduk dunia tapi famous di penduduk langit. Masya Allah. Gitulah katanya orang. Biar tidak dikenali penduduk bumi tapi dikenali penduduk langit. Katanya gitulah. Jadi alhamdulillah insya-Allah dah. Doa tu lagi famous lah rasanya. Jadi kami ni DM1 ni sebab keluarnya media kan hari tu di pentas akhir tu diwar-warkan ataupun diiklankan di TV Al Hijrah lah. Jadi program ni mendapat kerjasama dengan TV Al Hijrah. Jadi itu adalah medium untuk kami ni Dai Muda Yatim diperkenalkan di khalayak ramai lah. Jadi macam itulah. Jadi kalau ditanyakan dari segi programnya tu, baiklah kalau nak ceritakan Dai Muda Yatim ni dia yang pertama bila nama Dai Muda Yatim dia ada muda kat tengah-tengah tu kan. Jadi muda tu dia jadi umur yang diambil untuk mereka-mereka yang join Dai Muda Yatim ni yang antara umur 20 hingga 30. Itu limit dia yang pertama. Jadi syarat pertama saya tengok dia punya kelayakan tu umur 20 hingga 30. Okey, saya lepas. Jadi saya boleh masuk. Okey, sekali lah terus cerita kenapa saya masuk kan. Yang kedua, jadi yang kedua dia punya hala tuju je ni kat situ dia tulis dia dalam istilah lapangan dakwah, kerjanya itu dalam lapangan dakwah lah. Jadi saya ni lah rasa macam berminat dengan tagline tu. Dia dakwah tu masa kini, dakwah masa kini kan. Dia ada cara. Jadi saya fikir dakwah dulu ada cara. Sekarang pun ada cara. Masa depan agak-agak ada tak caranya. Jadi macam tu, nak tahulah tu. Jadi kalau dah tahu, jadi itu yang antara menjadi penyebab penarik minat saya lah untuk join Dai Muda Yatim ni. Jadi saya pun cubalah untuk join. Dan juga tidak dilupakan iaitu tagline utama. Tagline utama Dai Muda Yatim 2020 ni iaitu temanya Tekno Dai. Tekno Dai. Jadi itu yang menjadi dia punya paling tinggi tu, paling dia kalau kasta tu paling atas lah dia punya kedudukan tu Tekno Dai. Bila kata Tekno Dai ni kita pun macam macam mana tekno kan? Tekno ni kita tahu teknologi macam mana gaya. Jadi oleh kerana perkataan itu telah menjadi antara penarik utama juga saya nak join Dai Muda Yatim ni lah. Jadi bila dah join Dai Muda Yatim, maka jelas menunjukkan tekno tu ada bila mana modul yang dirangka untuk para dai muda ni, dia dirangka oleh MMU, Multimedia University. Di mana kita kenal lah MMU ni sangat terkenal dengan dari segi videonya, grafiknya kan, pembikinan video. Jadi kami ni diajar dalam bidang itulah, antaranya bidang yang modul yang disediakan untuk kami. Kalau dulu mungkin tak reti langsung buat video, dah tak faham dah. Sekarang ni kalau buat video tu bagi handphone je dah cukup dah boleh buat lah tu. Kan, jadi macam tu buat video itu antara sebab apa sekarang ni zaman ni tak boleh lekang tak lekang di hujan, tak lapuk di panas, tak lekang di hujan. Gitulah peribahasanya, walaupun tak ada kaitan tiba-tiba lah saja kan. Jadi nak kata media sosial ni, media sekarang ni, media ni dia tak boleh lari dengan tangan kita. Kita pegang bangun-bangun pergi tengok handphone. Jadi andai kata kita langsung tak memanfaatkan apa yang dah ada dekat tangan kita ni untuk dakwah yang sekarang ni kan, kita tengok dengan masalah umat sekarang ni, insyaAllah kita perbaiki sikit-sikit. Jadi rugilah kalau kita tak ambil kesempatan itu. Jadi itulah antaranya tagline Dai Muda Yatim Tekno Dai, iaitu kalau panjang ni sikit, peneraju dakwah masa. Peneraju dakwah masa. Jadi dia media masa, media sosial, semualah, segala bentuk media lah. Jadi itu yang pertama lah dari segi modulnya, dari segi bidang yang teknologi dan pembuatan video, poster kan. Dan seterusnya tidak lupa juga untuk bila kata dai ni kan ilmu-ilmunya tu perlu ada. Di samping ilmu-ilmu yang bidang tekno tu dah ada, yang dai ni pula ilmunya berkaitan apa? Yang pertama berkaitan dengan
cara percakapan, perucapan kita kan, macam mana. Ada mungkin awal-awal ada yang masuk dia macam tak reti nak cakap, tak reti. Dia boleh bercakap tapi nak kena polish lagi. Jadi dalam modul Da'i Muda Yadim ni ada modul yang diselitkan untuk kita perbaiki kita punya cara percakapan. Jadi boleh tahu bahasa badan, macam mana cara nak bercakap dengan kamera, nak tengok kamera dan sebagainya. Itu semua yang ada yang dididik lah dalam Da'i Muda Yadim. Dan tidak lupa yang paling penting, paling penting, iaitu modul yang mana diletakkan dalam pemikiran dan juga hati, iaitu modulnya berkaitan dengan ilmu agama itu sendiri. Jadi dari segi fik dakwahnya Ustaz, fik dakwah kan, rasanya kalau yang tak biasa dengan dakwah ni, dia tak tahu fik dakwah ni ada tak kan. Dia tahu yang ada fik manhaji, fik muamalat, fik jenayah, itu lah. Fik dakwah kadang-kadang orang tak tahu. Jadi itu antara ilmu-ilmu yang ni lah diselitkan kan. Tapi rasanya Nazrul pun mungkin da'i asli pun ada juga kan Ustaz, macam tu modulnya. Kita susun sekali kan. Nanti jadi cerita. Okey. Jadi seterusnya itulah dari segi fik dakwah itu wajib ada. Seterusnya fik sirah, pengetahuan mengenai sirah, macam mana kita nak manipulate pula, nak cerita mengenai sirah ni lah. Tak boleh bermuamalah. Yalah macam tu. Macam mana kita nak gunakan sirah tu. Jadi kadang-kadang kita ni orang sirah tu benda-benda ceritanya tak berubah, benda sama, cerita dia macam tu juga. Tapi macam mana kita nak ambil intipati daripada sirah itu sangat penting. Kalau tak reti nak implementkan cerita sirah dalam kehidupan kita, rugilah. Jadi itu antara modul-modul lah. Kalau nak ceritakan modul tu panjang sangat kot rasanya. Jadi mungkin jadi kalau tanya mengenai program, last sekali program Da'i Muda Yadim ni, bila habis saja pentas akhir pada 3 bulan 10, alhamdulillah saya mendapat anugerah Bestari tu kan. Walaupun tak tahulah macam mana, mungkin waktu tu Dr. Fadilah Kamsah tu dia tersalah sebut nama, bukan nama Amir Iskandar, patut dia sebut dia nama orang lain. Jadi dia tersebut, saya terpaksalah pergi ambil hadiah tu. Jadi programnya tu antara program-program adalah yang terfikir kami ni nak buat macam lepas ini kan, sebab sekarang ni pun bulan dakwah kan. Jadi antaranya program-program yang mungkin akan dilaksanakan, kita akan pergi nak cuci mayat yang tidak dituntut. Itu pun antara juga. Ini antara idea-idea yang diberilah. Mungkin insya-Allah akan di finalize kan, mana yang boleh, mana yang tidak lah kan. Kita nak pergi menyantuni rumah agama orang lain pula, agama lain. Itu antara cara-cara lah. Kita nak mendekatkan dakwah kan. Di samping kita buat sebelum ni program-program macam cuci-cuci masjid, itu dah menjadi rutin Yadim itu sendiri. Walau ikutkan sekarang pun masih berjalan lagi. Jadi itulah sedikit sebanyak lah. Kalau nak cerita semua program tu banyak rasanya. Jadi itulah, kita sedikit-sedikit cukup lah kan. Kalau cerita banyak semua tak dapat, jadi sikit dapat cukup. Gitu. Okey, baik. InsyaAllah itu saja Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Da'i Muda Am atas perkongsian berkaitan dengan program Da'i Muda Yadim dan hala tujunya kan dalam masa jangka pendek ni macam mana. Jadi insyaAllah ini yang kita tunggu-tunggulah. Dengar suara tadi, kalau suara Da'i Muda Am tadi tu suara emas kalau kita dengar suara dia tu suara yang mahal lah. Suara YB orang kata. Jadi kita nak dengar Da'i orang asli kan, bagaimana Da'i Nazrul menyampaikan dakwah di kalangan masyarakat orang asli. Kita nak tahu juga macam mana Nazrul boleh tahu tentang program Da'i orang asli Yadim ni, dan macam mana terdetik untuk join, dan boleh ceritakan sikit lah apa dia punya program-program kan, bagaimana boleh sampai ke tahap sehingga dilantik pada 1 Oktober baru-baru ni sebagai Da'i orang asli Yadim. Okey, boleh ceritakan sikit? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Farisal selaku moderator. Baik, bagaimana saya boleh menyertai Yadim dakwah orang asli ini? Dia bermula daripada seorang ustazah, Ustazah Nadirah, daripada dia penyelaras penggerak masyarakat orang asli di Selangor, Jakim. Dia ada memberitahu kepada saya tentang kursus yang dianjurkan oleh pihak Yadim. Jadi masa dia cakap, Nas, nak join kursus Da'i orang asli. Jadi apabila saya dengar nama Da'i orang asli, jadi tertarik. Saya macam apa dia punya intipati yang diajarkan nanti,
mungkin dapat ilmu yang baru. Jadi saya macam rasa nak mencuba. Jadi alhamdulillah saya pun daripada situlah saya bermula kenal dengan Yadim ni. Dan pada masa tu ada seramai 50 orang peserta. Dan di kursus induksi daripada pelbagai negeri yang hadir daripada Perak, Pahang, Kelantan, Selangor. Jadi 4 buah negeri ni. Dan seterusnya kami dipilih 2 orang, tapi secara hakikatnya Allah yang memilih kita untuk join dakwah ni kan, sebenarnya kan Allah yang pilih. Jadi yang 20 ni alhamdulillah saya pun terpilih sekali. Jadi daripada situlah saya rasa macam Allah, dakwah ni kalau bukan kita yang buat, siapa lagi nak buat untuk masyarakat kita sendiri kan. Jadi situlah permulaan saya masuk dengan Yadim. Dan alhamdulillah masa akan datang nanti kita akan ada satu lagi kursus di mana dipanggil sebagai pengukuhan, kursus pengukuhan untuk dakwah orang asli lah, yang selepas mungkin PKPB ke ataupun itu terpulang pada pihak Yadim lah. Baik. Seterusnya mengenai hala 7 ya Ustaz Ya, hala 7 macam aktiviti. Okay. Tadi sebab ada lag sikit, minta maaf Tak baik. apa, boleh. Hala 7 kami sebagai dakwah orang asli ni mempunyai 2, yang ini jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Aktiviti jangka masa pendek yang kami sedang lakukan sekarang adalah ziarah rumah ke rumah. Sebab apa? Kami ditugaskan dan selepas dilantik 1 Oktober dulu, kami ditugaskan untuk menjaga kampung sendirilah. Berbakti di kampung sendiri untuk menghidupkan syiar di kampung sendiri. Yang pertama menziarah, yang kedua mengajarkan Al-Quran, yang ketiga Iqra'. Daripada tu sumbangan lah, semua sumbangan kepada orang-orang kampung yang memerlukan, kita menyantuni. Dan untuk masa jangka pendek pula ada juga khusus yang dianjurkan oleh pihak Yadim mengenai khusus program. Sebagai contoh saya ambil Da'i Iman, kita akan buat program ke kampung dia di Perak. Dan untuk kita menyantuni terutamanya ayah dia lah, sebab ayah dia Tok Batin. Dan untuk umum semua penduduk kampung. Sebab apa? Tok Batin, kalau kita masuk dalam kampung orang asli ni, bila kita dapat hati Tok Batin dia, insya-Allah kita akan dapat berdakwah sekali dengan satu kampung tu. Jadi itu di antara tips dia lah, kalau kita nak berdakwah ni kita kena berbaik dengan Tok Batin. Lepas tu insya-Allah yang lain dia akan follow. Selain daripada itu ayah kepada Da'i Iman tu dah muslim belum? Belum lagi. Itu yang kita target tu kan, kesasar kan. Batin. Baik. InsyaAllah Masya-Allah, doa kan. Kita doakan semoga dapat hidayah satu kampung, insyaAllah. Baik, untuk jaga jangka masa yang panjang, kami ada hala tujuan kami adalah untuk menghidupkan cara hidup Islam untuk satu kampung dengan ekonomi berlandaskan Islam, pakaian yang berlandaskan Islam, pergaulan yang berlandaskan Islam, serta makan makanan yang halal dimakan lah. Jadi itu untuk jaga jangka masa yang panjang. Dan kami nak satu kampung itu mengamalkan cara hidup Islam dengan 100% yang baik. Dan untuk yang kedua, jangka masa yang panjang adalah kami telah berbincang untuk menubuhkan satu pertubuhan ataupun NGO untuk menjadi platform kepada masyarakat orang asli. Sebab apa? Masyarakat orang asli ni dia banyak bakat yang terpendam. Contohnya kraft tangan, membuat bakul, membuat bubur dan sebagainya. Ada juga yang pandai melukis, ada juga yang pandai menyanyi. Jadi NGO ni yang kami ingin tubuhkan ini adalah untuk menjadi satu platform kita tunjukkan kepada masyarakat luar tentang orang asli itu sendiri, apa yang dia ada, keunikan apa yang diorang ada, supaya boleh menjana ekonomi mereka sendiri. Jadi itulah hala tuju kami sebagai dakwah orang asli. Masya-Allah. Jadi terima kasih jazakumullah khairan kepada Da'i Nas atas saya rasa serba sedikit kita nampaklah program Da'i orang asli Yadim kan. Setakat ni dah hampir 2 kursus yang diikuti oleh mereka, mula-mula pada kursus induksi ya Nas?
Betul Ustaz. Induksi. Induksi dalam lebih kurang 50 orang peserta, seterusnya ditapis. Daripada 50 orang tu, kita tapis ni bukanlah kita kata 50 orang ni yang baki tak baik. Tapi kita nak dapatkan da'i ni adalah the best among the best kan. Maksudnya kita nak yang parti tu kan. Jadi kita terpaksa untuk kita kurangkan dan kita lantik 20 orang ke kursus asas kan. Dan kita punya program ni pun, kita punya perancangan ni, kita nak pastikan ialah dakwah di kalangan orang asli tu rancak di kalangan orang asli tu sendiri kan. Kita tak nak lah asyik-asyik kita harapkan orang Melayu yang turun ke lapangan orang asli kan. Dan itu saya rasa baiklah apa yang Yadim laksanakan ni satu contoh yang baik dan mudah-mudahan kita dapat manfaatnya lah. Jadi saya lupa nak memperkenalkan diri saya juga. Saya sebagai salah seorang daripada penolong pengarah bahagian perkadiran da'i lah, pembangunan da'i di bawah Yadim lah. Saya Farisul Islam dan insyaAllah bersama dengan unit ni kita bentuk lah da'i muda Yadim dan juga da'i Nazrul ni adalah salah satu daripada bawah program unit kami ni lah, bahagian kami ni. Jadi insyaAllah kita berehat pada round yang pertama ni dulu dan kita akan pergi ke round seterusnya. Kita tengok video montaj ni dulu, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah bersambung lagi kita pada Bual Bicara Santai pada malam ini. Dan video tadi tu adalah berkaitan dengan program yang telah dianjurkan dan telah disampaikan oleh para da'i orang asli kita yang berada di Pahang, Temerloh, di Gerik, di Sungai Siput, di Goa Musang. Jadi kita lantik dalam 4 negeri 20 orang da'i orang asli ini, di kalangan 10-nya adalah lelaki dan 10-nya lagi adalah perempuan. Jadi mereka ni sangat aktif dan hampir hari-hari mereka update bagaimana aktiviti yang mereka laksanakan. Dan itu sebahagian gambar yang kita berjaya kongsikan lah. Kalau kita tengok salah satu daripada video tadi tu gambar tentang bagaimana seorang da'i kita pegang botol, iaitu da'i Pian. Da'i Pian ketika kursus asas da'i orang asli baru-baru ni yang kita anjurkan pada bulan September masa perkongsian tu kita sebab lah kita tersebab sebabnya masa dia ceritakan bagaimana pengalaman ayah dia Muslim dan satu keluarga dia Muslim tapi kampung tu tak ramai yang Muslim. Tapi
masa solat subuh masa mereka nak solat subuh, mereka tak tahu nak baca kunut. Jadi mereka buka buku, letak dekat atas bantal kat depan ni kan, dengan keadaan yang ni lah, memang kita dengar tu sedih lah, sebab lah macam mana orang di pedalaman kan, orang yang tak dapat accessibility, yang mungkin surrounding dia bukan Muslim, tapi macam mana usaha tu kan. Dan Alhamdulillah dengan dia dan family dia kan, ayah dia tu sendiri bersungguh-sungguh untuk memahami Islam, dan akhirnya anak dia sendiri yang menjadi salah seorang da'i orang asli kita, dan menyampaikan dan mengajarkan tentang bagaimana ambil wuduk dengan sempurna, solatnya, bacaannya. Dan masa tu sebab lah suasana jadi sebab, jadi saya teringat lah benda tu. Jadi inilah realiti yang berlaku kan, bukannya tahun yang lama kan, bukan 100 tahun yang lalu, baru puluhan tahun yang lalu kan, belasan tahun yang lalu. Jadi ini yang kita muhasabah, dan Alhamdulillah lah inisiatif program yang kita nampak tadi tu, aktiviti yang kita berjaya anjurkan di kalangan da'i orang asli. Jadi itulah, salah seorangnya adalah da'i Nas ni lah. Ini adalah salah seorang daripada kita punya da'i ni. Jadi mereka ini tidaklah berharapkan apa-apa ganjaran lah kan. Maksudnya da'i muda am ni pun tidaklah memang berhasrat untuk mendapatkan apa-apa himbuhan da'i muda am. Allah insya-Allah. InsyaAllah kan. Dan da'i Nas pun rasanya tidaklah tahu apa benda yang Yadim, kelebihan-kelebihan yang Yadim nak berikan, tidak tahu sebelum ni, betul? Betul. Jadi bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, fawallahi la an yuhdaka bi rajulan wahidun khairun laka min humrin na'am kan. Demi Allah, apabila seorang sahaja yang mendapat petunjuk dan hidayah melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah kan. Ini adalah salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang nak menggambarkan bagaimana apabila seseorang itu menerima hidayah tu, nikmat dia tu lebih hebat daripada humrin na'am. Ini digambarkan adalah kereta Lamborghini lah sekarang ni kan. Lamborghini lah kan. Kalau seorang tu dapat satu Lamborghini, kita bayangkan kan, contohnya lah, harga yang berapa juta tu. Nas kalau ada satu kampung tu, maksudnya kita dapat, kalau ada 70 keluarga tu, ada 140 orang, kita dapat 140 Lamborghini, kita bayangkan kan. Itu anugerah yang Allah SWT sampaikan melalui hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan da'i muda am lah. Kan, bagaimana dia menyantuni dan dia melembutkan hati-hati orang di luar sana. Jadi itu sebagai mukaddimah kepada round kita yang kedua. Okay, jadi saya nak mintalah pandangan dan juga perkongsian daripada da'i muda am. Kita lihat sekarang ni baru-baru ni kan, bukan baru-baru ni lah, 2-3 tahun sebelum ni pun dah nampak lah dia punya kesan apabila nampaknya lihat anak muda yang mula menunjukkan, kita tahu video-video yang viral menunjukkan ketidaktamadunnya ataupun akhlak, krisis moral yang kita hadapi di kalangan orang muda ni, yang saya rasa semakin hari semakin kita lihatlah macam mana seorang nenek yang baru-baru ni, video nenek yang dibuli oleh beberapa orang muda ni kan, dan mereka menghina, mengkeji sehingga macam tiada belas dan kasihan, dan tidak ada tanda hormat langsung kepada orang-orang yang tua kan, dan masuk krisis-krisis yang lain. Mungkin saudara Am boleh ceritakan sedikit kan pandangan dan juga sharing lah, nasihat untuk orang muda di luar sana. Fadal. InsyaAllah. Bismillah. Muhammad. Terima kasih Ustaz Farisul atas soalan tadi, soalan ke statement tu yang sangat boleh kata menyentuh jiwa lah kan, bila kita mendengar. Sebab apa, bila kata terpalit pula juga tadi yang cerita mengenai da'i pian tadi kalau dalam kampungnya tu dia seorang je Islam Ustaz orang keluarga dia seorang je, tapi masih semangat tu nak menekat, nak pegang nak cuba menegak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar tu, yang betul tu. Jadi kita ni bayangkan da'i tu dia satu keluarga dalam satu kampung, dia seorang Islam, tapi kita ni kalau duduk dekat luar ni, bandar ni, boleh kata majoriti kita ni adalah Islam, tetapi kita masih macam indah tak indah je mengenai ajaran yang betul lah, macam mana Islam tunjukkan lah kan. Itu yang pertama lah kan. Jadi kalau tengok dari sudut macam
Jadi kalau kita ni sepatutnya kalau tanya remaja ni kan, bukan setakat remaja lah kan, mungkin ada yang daripada dia peringkat atasan pun ada kan, yang yelah umur tu tidak mengira kan, setiap kita ni ada saja salah laku tu. Cuma itulah yang nampaknya tu, yang dirakamnya tu, yang itulah dia viralnya yang dirakam tu. Kita tak tahu lagi mana yang tak dirakam macam mana kan. Itu yang dirakam, itu yang kita nampak. Jadi nak katakan kita ni patutnya kalau bab-bab benda-benda macam ni, menghormati orang tua kan, akhlak ni rasanya dah tak jadi masalah dah kan Ustaz kan. Sebab kita ni yelah daripada sekolah rendah rasanya dah. Ustaz rasanya dulu kita ada belajar civic kan, civic dan kewarganegaraan kan. Rasa Dai Nazrul pun rasa ada juga kan. Kalau sekolah tu belajar civic dan kewarganegaraan. Benda tu rasanya common sense tu basic kita dah tahu dah, menghormati orang tua macam mana kan, perkara-perkara yang baik apa, perkara-perkara yang buruk apa, kita dah tahu dah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata halal tu jelas, haram tu pun jelas, dah tahu dah. Tak payah nak cerita banyak dah, halal dah tahu, haram pun dah tahu. Tapi itulah bila mana kita ni apa yang kita pelajari tak diterapkan dalam jiwa kan, kita tak serap ilmu petunjuk yang Allah bagi itu, maka rugi, sia-sia kita belajar tu lah. Jadi teringat apa nama, jadi akhlak ni lah, kalau kita nak cerita akhlak ni kan, apa nama, kalau ikut kata-kata Imam Al-Ghazali lah, akhlak ni dia maknanya sifat yang tertanam, sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripada sifat tu timbul kita punya perbuatan-perbuatan. Itu nak kata akhlak. Jadi apa yang dah ada dalam jiwa kita, kemudian kita tunjukkan. Lepas tu bila tunjuk tu kita tak payah nak fikir, oh ni nak kena banyak tapis, tak payah. Kita asal daripada dia, itulah akhlak kita. Jadi macam mana dalaman kita tu, itu yang akan menentukan luaran kita tu macam mana. Jadi bayangkan kalau anak muda yang sebagaimana contoh Ustaz bagi tahulah tadi kan, apa nama, boleh pula dia bully, bukan dia bergurau. Kalau kita bergurau ni kita tak kisah lah kan, setakat gurau sikit-sikit tu tak ada masalah. Tapi ni sampai nak disepaknya sepaknya makcik tu, ya Allah kesian tengok video tu. Sampai makcik tu yang berlari. Biasanya kalau kita orang tua orang yang dewasa ni, yang lebih berusia ni, bila terjah kita yang berlari. Ini budak-budak muda tu yang terjah nenek tu, makcik tu yang lari. Allah Muhammad. Kesian tengok video tu lah. Jadi itu nampaklah menunjukkan macam mana. Jadi bila kata nak balikkan dengan kata-kata Imam Al-Ghazali tadi tu, jadi nampak sangat jiwa anak muda itu macam mana. Itu dah boleh menentukan melalui tindak tanduknya itulah. Kan? Jadi sebagaimana saya teringat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 58, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Allah kata apa? Kalau negeri-negeri yang baik ni, daerah-daerah negeri yang baik ini, tanahnya tu, kalau baik tanahnya tu, maka akan keluarnya daripadanya tanaman-tanaman yang subur. Tanaman-tanaman yang subur. Tapi kalau datangnya daripada negeri-negeri yang tak baik, maka memang hasilnya tu memang tak baik lah kan. Jadi macam mana kita jaga apa yang kita kalau biasalah, kalau mungkin ada kebun lah kan. Kalau kebun durian lah, orang kata kalau biasa kebun durian lah, nak jaganya tu ambil masa 5 tahun, 6 tahun kan. Nak kena jaga elok-elok, bagi baju yang betul. Kalau main jaga bio je itu, agak berbuahnya macam mana hasil tak tahu. Jadi macam itulah. Jadi kalau nak dikatakan macam mana jalan penyelesaian tu kan, solusinya. Solusinya tu kita nak kena terapkan dalam anak muda ni ilmu yang macam mana yang sepatutnya diamalkan. Ilmu tu kena ada dulu. Kan? Jadi kalau tengokkan sebab-sebab dia buat macam tu, kenapa agak dia buat macam tu lah kan. Antara punca dia kata nafsu tu. Dia mengutamakan nafsu berbanding dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu tu. Jadi bila dia tak tahu cara nak handle nafsu, maka nafsu ni jadilah maharajalela. Bila dah nafsu maharajalela, apa lagi? Itu yang sampai dia kejarnya nenek tu, makcik tu kan, macam itu. Yang itu tak kira lagi yang yang baru-baru ni yang kita tengok berapa kena ada kes rogol ke apa tu, budak 6 tahun. Bulan lagi tu. Itu lagi. Yang lagi ada lagi yang
Allah, nak cerita pun banyak macam-macam lah kan. Bolehlah tengok sini kat media sosial ni macam-macam. Jadi itu semua ni bila kita kalah dengan syaitan, maka automatik kita tak akan ikut dia. Itu dia. Kan itu punca lah bila kita tak tahu musuh kita ni syaitan. Jadi macam mana nak lawan musuh ni, kita kena lawanlah musuh syaitan ni macam mana. Dengan cara apa? Kita timba ilmu, kita amalkan apa-apa perkara yang sepatutnya lah kan. Jadi macam itulah. Jadi itu kalau nak lawan nafsu ni antaranya cara kita belajar. Kita tengok kalau benda-benda asas-asas seperti tasawuf kan. Benda-benda hati ni bermain dengan hati 10 apa nama? Pintu maksiat tu kena jagalah kan. Matanya macam mana, kalau daripada mata tak dijaga, macam mana ke telinganya, macam mana mulutnya, macam mana tangannya. Itu semua tu nak kena jaga. Kalau tak jaga habis semua tu efek bawa dah semua, itulah hasilnya, buruklah hasilnya. Kan jadi caranya kita ni nak tak nak kita kena itulah. Sebagai individu itu sendiri dia kena belajar. Kalau dia tak belajar memang takkan apalah yang boleh menyedarkan dia. Takkanlah tiba-tiba orang tu sedar tiba itu lain lah kalau dia datang ilham tu kan. Allah dah bagi petunjuk hidayah, itu lain cerita. Tapi untuk sampai kepada itu dia kena belajar dululah. Nak kena belajar, didik sikit-sikit, tak kisah sikit-sikit insya-Allah dia akan menjadi lebih banyak. Itu peranan untuk individu tu. Kita ni pula macam mana? Bila kata kita ni orang itu pasti ada kawan. Macam orang yang buat jahat tu pasti ada kawan. Kita ni yang tahu kawan kita tu buat jahat, fungsi kita apa? Kita kena tegur pada dia mengenai kejahatan yang dia lakukan. Kan bagaimana kita tahu hadis Nabi, iaitu kita kalau kita tak boleh cegah maksiat tu, apa kan? Kita nampak maksiat, cegahlah yang pertama dengan tangan gitu, puasa gitu. Kalau boleh cegah. Bantu apa? Kita hindak, kita bawa dia lagi daripada kejahatan tu. Kita tahan dia ke apa, elak dia apa ke kan, bawa dia pergi polis ke, kan? Tangkap terus gari, kalau ada gari terus. Kan? Jadi macam tu. Itu yang pertama lah, macam kita itulah bila macam manu mabuk kan gitu. Yang pertama itu apa? Menggunakan tangan itu yang pertama. Itu yang itu. Jadi yang kedua, kalau tak boleh tangan ni, gunakan mulut kita, lidah kita ni. Sikit-sikit tak kisah, nasihat. Kita nasihat ni bukan kita yang bagi hidayah kan Ustaz kan. Kita nasihat, itu kita jalankan tugas, berikan dia peringatan. Boleh jadi orang yang melakukan ni sebab dia tak ingat, dia lupa. Jadi kita ni kena sentiasa ingatkan. Sikit demi sikit. Jadi itulah antara cara-cara fungsi. Dia kena main peranan, kalau dia tak main peranan, kita cuba main ke peranan. Sikit. Tak banyak, walaupun sikit-sikit pun jadilah. Lama-lama jadi bukit kan. Itu pepatah dan Melayu. Pepatah orang Melayu kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi oleh itu kita main peranan kita beri nasihat kepada orang lain kan, sedikit-sikit. Sebab tu lidah ni Allah jadikan, lidah ni ada fungsinya. Bukannya sekadar maki, hamuan, caci maki dan sebagainya kan Ustaz kan. Jadi itulah macam terpanjang pula ni. Panjang sangat kan. Jadi insya-Allah untuk sekadar nilah dia punya apa, kalau tanya tadi mengenai isu-isu tadi itulah sikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan lah. Begitu saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada dai muda. Menariklah maksudnya poin yang paling menarik tu, yang penting adalah ilmu tu kan. Berkaitan dengan ilmu tu pentinglah setiap daripada umat Islam, tak kisahlah mana-mana umat, kalau nak berjaya, kalau kita tengok sekarang ni Amerika lah kan. Jadi world order kan, maksudnya menjadi ikon. Lepas ni China pula. Berubah pula world order kepada China pula, daripada Amerika pergi ke China. Sebab apa? Sebab ilmu tu. Kita tengok kan, dulu Amerika nampak ilmu, kalau bab penyakit ni yang jumpa vaksin dulu mesti Amerika. Kan sekarang ni China pula yang nak tumbuhkan vaksin COVID-19 ni kan, contohnya sekarang ni kan. Baru-baru ni kita tengok Menteri Pertahanan kita beritahu China akan mengutamakan Malaysia kan apabila vaksin dijumpai. Maksudnya dia tak kisah dah mereka jumpa dulu ke, dia jumpa dulu ke. Kalau dia jumpa dulu, dia yang akan pegang vaksin tu dan dia akan jual kat dunia. Betul tak? Jadi kita nak jadi umat Islam yang bertamadun kan. Kalau kita tengok kepincangan akhlak yang berlaku di kalangan muda jauh lagi lah kita ni kan. Kita kena didik generasi kita dengan ilmu. Menariklah perkongsian daripada Dai Muda Am tu. Dan saya rasa kita akan pergi ke soalan yang seterusnya kepada Dai Naz. Okay. Jadi apabila kita ada salah seorang dai daripada kalangan orang asli ni, okay, kita nak dengar lah apa sebenarnya fakta-fakta yang menarik berkaitan dengan orang asli ni,
Kan ramai ke orang Islam di kalangan orang asli ni kan? Dan berapa ramai orang Islam, macam mana uslub yang baik yang perlu kita terapkan untuk berdakwah di kalangan orang asli ni. Mungkin Da'i Nas boleh ceritakan sedikit dan isu-isu yang berlegar di kalangan orang asli. Boleh kan Nas? InsyaAllah boleh Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz. Baik. Bila kita sebut mengenai orang asli, mesti akan terbayang golongan ni adalah golongan yang akan pakai cawat, hidup di pinggiran dan kehidupannya primitif. Yang ini kuno, kehidupan kuno kan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kehidupan hakikat diorang hidup itu sebenarnya bukan golongan yang terpinggir. Tetapi golongan ini adalah golongan yang eksklusif, payah nak sebut. Eksklusif yang berpegang teguh kepada budaya, adat dan kepercayaan untuk diturunkan kepada generasi yang akan datang. Itulah orang asli. Mana diorang berpegang teguh kepada adat, budaya dan kepercayaan diorang. Jadi kenapa diorang duduk di pelamat, itu sebabnya. Jadi kita tak payah nak pelik-pelik lah. Baik. Fakta mengenai orang asli adalah orang asli ini adalah penduduk asal yang ataupun penduduk terawal di tanah Melayu. Dan nama orang asli ni diperkenalkan setelah Akta 134. Jangan bermain. Orang asli ni ada akta sendiri tau. Ada akta masya-Allah. Ada akta, baik. Akta dia 134. Dilindungi. Baik. Akta 134 pada tahun 1954 dan disemak pada tahun 1974 yang mendefinisikan bahawa orang asli ni terbagi kepada 3. Yang pertama, ibu bapanya orang asli. Jadi confirm lah anak ni pun orang asli. Yang kedua, perkahwinan di antara isteri ataupun si ibu ataupun si bapa dengan bangsa yang lain, contoh Melayu, Cina, India. Jadi keluar anak itu pun boleh dikira sebagai orang asli dengan bersyarat. Dan yang tiga, anak angkat yang diambil oleh orang asli daripada kecil dan dijaga sehingga besar dan boleh dikira sebagai anak angkat bersyarat. Apa syarat dia? Yang pertama adalah dia orang ini boleh mengamalkan cara hidup orang asli, mengikut kepercayaan orang asli, boleh berbahasa bahasa orang asli dan mengikut adat orang asli. Jadi itulah akta dia 134 orang asli ni. Dan terusnya populasi masyarakat orang asli di Malaysia sekarang lebih kurang 250,000 orang. 250,000 orang. Dan Semenanjung yang Islam Semenanjung, betul. Semenanjung Sabah sahaja Sarawak dipanggil sebagai Sabah Sarawak tak termasuk. Sabah Sarawak dipanggil sebagai pribumi lah. Di Semenanjung dipanggil sebagai orang asli. Jadi tak masuklah situ dah. Jadi untuk statistik agama pula, agama Islam seramai 50,000 orang. Jadi lagi 200,000 tu masih belum Islam. Jadi tugas kita sebagai da'i untuk mengajak mereka mengenal Allah, insya-Allah. Baik. Seterusnya, orang asli ini terbahagi kepada 18 suku kaum. Ada 18 suku kaum. Jadi bahasa pun lain-lain. Contoh kalau saya temuan bercakap dengan kawan saya, sahabat saya, contoh dia Da'i Syuhaimi, Timia, ibaratkan saya ayam dan diitik. Mana tak faham apa dia cakap. Mana kami ada berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai suku kaum. Ada 18. Dan 18 ini dipecahkan kepada 3 golongan yang besar, iaitu kumpulan yang pertama dipanggil sebagai Negrito, yang kedua Senoi, dan yang ketiga adalah Melayu Proto. Dan setiap kumpulan ni terbahagi kepada 3 suku kaum tadilah. Kalau nak sebutkan banyak tu. Ada 18. Jadi tak apalah, saya bagi secara umum sahaja. InsyaAllah. Baik. Seterusnya, Jabatan Kemajuan Orang Asli ini adalah satu entiti yang bertanggungjawab ke atas orang asli. Itu kena tahu. Sebab apa? Kita kalau nak berdakwah, kita mesti melalui jakwah untuk memaklumkan kepada tok batin dan orang kampung. Sebab ia bagi memudahkan perjalanan kita untuk mendekati masyarakat tersebut. Sebab masyarakat orang asli ni dia ada satu sifat yang sama dengan Islam. Yang betul-betul sama. Saya boleh katakan samalah sebab dia ada satu sifat yang dipanggil sebagai malu.
Dalam Islam pun diterapkan malu kan. Jadi orang asli ni dah ada sifat malu tu. Jadi untuk memudahkan, kita kena berurusan dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli itulah untuk kita mudah masuk ke masyarakat asli. Okay, itu dia punya perjalanan ni lah, prosedur dia. Dan lepas tu pendekatan kita untuk masuk ataupun berdakwah kepada orang asli ni sebagaimana Dai Am kita tahu tadi lah, akhlak yang pertama. Sebab kalau kita hujah dalil ke apa ke, dong takkan faham. Betul tak? Jadi akhlak yang penting. Sebab apa? Orang asli ni dia akan menilai apa yang kita buat. Dia akan tengok apa yang kita buat. Jadi dia akan menilai, yang pertama sekali akhlak. Yang kedua sekali, kita mengenal kehidupan dan budaya mereka. Cara-cara hidup mereka, apa yang berbeza dengan hidup kita, sebagainya. Itu kita kena tahu. Kita mengenal cara hidup mereka, sebab setiap kaum ni tak sama dia punya budaya dan cara hidup. Contohnya saya temuan berada di bandar dan ada satu kaum lain berada di pendalaman. Jadi berbeza. Contoh saya mudah untuk mendapatkan barang keperluan dan bila di kampung susah untuk mendapatkan keperluan. Jadi kita kena tahu apa yang mereka perlukan. Jadi itu di antara satu contoh lah. Baik, seterusnya yang kedua, apabila kita nak tarik ataupun ajak dia masuk Islam, kita kena tahu pandai larang. Sebab orang asli banyak sangat pandai larang. Yang kita kena contoh, saya bawa satu contoh. Andai kata kalau kita pergi ke satu tempat ataupun kampung di pedalaman, kita jumpa rumah yang ada gantung tali dan berdaun. Ada rumah ada tali, ada daun. Maka itu tandanya kita jangan pergi rumah tu lah. Maksud dia janganlah ketuk beri salam ke apa ke, sebab itu tanda bahawa orang dalam tu tengah sakit ataupun dia tengah berubat. Itu pantai larang dia. Dan kalau lah ada orang bagi salam, kalau lah ada orang pergi menziarahi, tak boleh. Tak boleh. Mana itu kira macam kena kejar dengan parang pula ni. Kena kejar dengan parang. betul. Apa kena dengar ada Dai Am Nanti tak sampai rumah. Kena kejar nanti. Lari Mana pantai larang pun kita kena belajar. Sebab pantai larang banyak dan berlainan lah mengikut suku dan bangsa lainnya. Baik, seterusnya adab. Adab ni, contoh kalau kita buat perkara meludah lah. Meludah kita biasa benda yang biasa kan bagi orang kita kan. Kalau contoh, kalau kita meludah ke apa. Tapi untuk orang asli, kita jangan meludah kat depan dia. Jaga adab. Sebab apa? Kalau kita meludah, dia macam seolah menghina dia. Kita menghina dia. Jadi adab tu penting. Adab sebagai seorang da'i lah, kena jaga image tu lah. Dan seterusnya, menggunakan bahasa yang mudah dan lembut. Janganlah kita jumpa dia, lepas tu kita cakap menggunakan bahasa, contoh bahasa diploma, bahasa degree, PhD, memang diorang tak akan faham. Contoh saya bawa satu contoh. Kehidupan orang asli ni, dia sama dengan Islam sebenarnya. Cuma dia masih mencari-cari. Contoh dia, dalam orang asli, dia percaya kepada Tuhan dan orang asli ni dia tiada satu bentuk penyembahan. Pergilah tanya dekat mana-mana kampung sekalipun. Tak ada patung, tak ada tangan, tak ada hidung. Kalau kita berjumpa dia, kita tanya kat dia kan, Pakcik, macam mana je tu rupa Tuhan orang asli? Ada muka dia macam mana? Hidung dia besar ke tak ya? Perut dia buncit ke tak? Mesti dia akan beritahu kat kita, budak ni betul ke tak ada ni. Sebab apa? Orang asli pun dia tak boleh membayangkan Tuhan tu macam mana. Cuma dia tak tahu siapa Tuhan. Mana dia dah ada persamaan dengan Islam tu. Dah ada persamaan dia. Satu lagi, di antara sifat ataupun nilai yang ada dalam orang asli ni adalah orang yang amat memegang kepada janji. Contoh dia, kalau bagi tempat saya selalulah. Kalau ada satu tempat kalau nak pergi, contoh ada NGO atau apa-apa datang, dia cakap pukul 9, pukul 8.30 orang asli dah siap, dah tunggu dah. Dia akan tepat pada janji tu. Dia akan tepat pada waktu tu lah. Dan bagi orang asli, orang yang memungkiri janji ni akan mendatangkan satu bala. Satu bala di mana, contoh kalau kita pergi memancing, kita pergi memburu, kalau kita dah berjanji dengan seorang kawan, dah berjanji tapi dia tak datang. Jadi dia akan membawa satu keburukan ataupun musibah kepada kita. Contoh kalau kita masuk nanti kena tekam dengan harimau, kena dengan buaya sebagainya.
Jadi itu dia punya kepercayaan dia lah. Tapi kalau dengan Islam pula, dia lebih kepada sifat munafik lah, orang yang mungkiri janji. Betul Ustaz? Betul. Baik, seterusnya tidak untuk kita mendekati orang asing ni tidak terlalu formal. Maksud dia pakaian kita ni pakaian yang simple-simple je. Tak payah nak pakai tie, tak payah nak pakai coat, kasut kulit, tak perlu. Sebab apa, dia akan menjarakkan kita dengan orang asing tersebut. Baik penjarakan kita 1 cm je. Apa 1 meter. Penjarak 1 meter. 1 meter. Tak boleh 1 cm. Kena COVID. 1 meter, betul. Silap, 1 meter tu kalau kita pakai formal, pakai coat, pakai baju semua yang office tu, dia akan boleh jadi 100 meter jauhnya. 1 kilometer. 1 kilometer jauh. Betul. Jadi jauh. Itu antara salah satu metod dakwah ataupun usul dakwah yang kita boleh gunakan. Jangan terlalu formal sangat. Jadi itu sahaja yang saya rasa boleh berkongsi dengan yang lain. Maknanya mengenai fakta orang asli dan pendekatan yang kita boleh gunakan untuk berdakwah dalam masyarakat orang asli. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Da'i Nas atas fakta, pengetahuan yang saya rasa cukup menarik lah. Dan berbaloi lah kita bawakan Da'i orang asli Yadim ni untuk ceritakan bagaimana keadaan sebenar kan. Mungkin ramai penonton kat luar sana tu tak tahu. Mereka tak tahu. Dia ingat orang asli ni ada daripada 30 juta tu 5 juta orang asli kan. Sebenarnya tak ramai sangat, betul tak? Kan 250,000 orang. Tetapi mereka ni adalah salah satu daripada kelompok ataupun bangsa yang dipelihara di Malaysia. Tapi itulah keadaan mereka ni, mereka bukanlah kata miskin, tapi mereka ni bahagia mereka tinggal kerana berpegang teguh dengan amalan nenek moyang mereka, dan ini menjadi satu keunikan lah pada mereka. Betul kan? Tapi kalau kita kalau siapa yang pernah berjumpa dengan mereka, jangan terkejut kalau orang asli ni ada handphone. Kan? Dia ingat orang asli ni tak ada handphone kan? Bahkan kadang-kadang lebih hebat pula daripada dia. Kita pakai Android, dia pakai iPhone tadi. Kan? Itu kita pun terkejut macam mana mereka ni boleh lagi hebat daripada kita kan? Itu berlaku pada diri saya pun, saya berlaku. Saya pakai Android kan. Saya tengok Da'i orang asli pakai iPhone. Allahu Akbar. Saya kata kan tak apalah kan. Kalah kat situ. Kalah kita kan. Jadi terima kasih kepada Da'i Nas atas perkongsian dan fakta yang menarik, dan saya kira maklumat yang kita dapat pada malam ini cukup baik dan bernas. Saya buka kepada semua penonton di luar sana untuk bertanyakan soalan. Kita akan ada selepas daripada round yang kedua ini akan ada soalan. Buka pada soal jawab lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan komen. Lepas tu kita akan tayangkan di screen tu, dan kita akan bagi mana-mana panelis kita untuk jawab. Kalau boleh kita punya sesi ni habis dalam 10.30 pun dah cantik dah. Jadi insyaAllah kita berehat seketika, kita tengok pula montaj video tentang Da'i Muda Yatim, insyaAllah. Assalamualaikum. Bersama lagi kita dalam kapsul Da'i Muda Yatim DMY 2020. Dalam episod kedua kali ni, kita akan bersama-sama dengan pelatih-pelatih DMY melawat ke beberapa tempat yang akan memberi inspirasi. Mesti dah tahu kan lokasi yang pertama ni? Apa lagi? Jom kita jalan-jalan bersama DMY ke Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, kita kena dengar dulu taklimat ringkas untuk memudahkan perjalanan lawatan kali ini. Pelatih dibahagikan kepada 4 kumpulan dan seorang staf muzium akan membantu pelatih-pelatih untuk lebih memahami sejarah dan kisah bagi setiap pameran yang terdapat di sini. Dah pusing-pusing ni kan? Rasanya DMY Ibn Iskandar ada nak kongsi apa-apa ke tu? Jadi pada awalnya bila kata sebut Muzium Kesenian Islam ni, yang terbayang apa tau? Yang pertama Al-Quran, Rasul. Bukan itu yang di-highlight kan? Rupanya dari segi masuk kepada tamadun,
Jadi menunjukkan yang bahawa Islam ni bukan hanya kepada Al-Quran, hadis, Rasul itu saja. Maka lebih daripada itu, kesenian Islam tu ada di mana-mana satu dunia ni. Di samping kita belajar pasal tamadun-tamadun lain, bangsa-bangsa lain kan, kita Melayu, Cina, India, kita pun bergabung. Tapi kalau kita rugi kalau kita langsung tak kenal bangsa-bangsa kita ni yang ada ni kan. Betul kata DMY Am Iskandar tu. Kita kena saling mengenali sesama kita. Lokasi seterusnya pula ialah Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall KLSCAH yang terletak di Jalan Maharaja Lela, Kampung Atap, Kuala Lumpur. Satu sesi perkongsian di antara KLSCAH bersama DMY telah diadakan semasa lawatan ini. Perkongsian ini telah banyak memberikan maklumat baru dan membuka minda pelatih DMY. Bukan itu saja, pelatih juga dibawa melawat ke beberapa kawasan di dalam bangunan yang bersejarah ini dan ke mini galeri yang memaparkan sejarah awal KLSCAH sehingga kini. Seterusnya, pelatih juga berkesempatan untuk berjumpa dengan Encik Kuan Chi Heng atau lebih popular dikenali sebagai Uncle Kentang. Apa yang pelatih dapat dalam sesi perjumpaan kali ini? Boleh Puteri ceritakan sedikit? Sangat memberi orang kata motivasi lah dan juga nasihat pada diri saya, prihatin kepada orang-orang yang memerlukan dan orang kata cuba mendalami ataupun meletakkan tempat kita pada tempat diorang. Jadi kita boleh gunakan kudrat kita dan ilmu kita untuk menyumbang kepada masyarakat. Apa yang Kentang buat itu adalah berdasarkan daripada keyakinan. Ya, bila kita nak bantu orang ni, maknanya jangan tunggu senang. Maknanya bila kita ada sikit ni, kita mulakan je dulu. Nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu. Uncle ada kata-kata semangat buat pelatih dan yang lain? Berharapan bahawa mereka dapat orang kata dapat terima sedikit perkongsian saya, agak cekal, tak mudah putus asa. Jadi saya harap lebih ramai akan join mereka dan hebatkan negara Malaysia. Hebatkan the keyword untuk kejayaan adalah YAKIN, yakin. Sekian sahaja sesi lawatan pelatih-pelatih DMY untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Muzium Kesinan Islam Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall dan Uncle Kentang yang menerima kehadiran kami dan berkongsi serba sedikit maklumat dan ilmu yang ada. Kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan kami esok bersama kapsul Da'i Muda Yadim untuk mengikuti perjalanan pelatih-pelatih DMY. Siapa yang bakal ke peringkat akhir, saksikan kesemuanya pada 3 Oktober 2020, 9 malam. Hanya di TV Al-Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah. Begitulah tadi video tentang bagaimana lawatan Da'i Muda Am dan juga sahabat-sahabat peserta yang lain kan. Hampir berapa bulan khusus itu? Khususnya berjalan sepatutnya 4 bulan je, tapi itulah sebab COVID kan dia dianjakkan adalah dalam berapa bulan lah. Belajar online je, kita belajar online 4 bulan lah. Secara berjumpa sebulan, 5 bulan gitulah. Ya, Masya Allah. Jadi program DMY ni adalah salah satu program yang baik lah kan. Supaya yang pertama kita latih supaya ada kelainan. Kalau tadi Da'i Muda Am cerita tentang tekno Da'i tu kan. Jadi mereka ni memang kalau bagi handphone sebiji tu, kamera setakat 800 megapiksel tu no problem lah Tak payah ribu-ribu lah ratus-ratus je boleh lah buat video. Okay, jadi kita dah berada hampir di hujung kita punya bual bicara santai kita ni. Jadi kita nak buka kepada soalan. Kita tengok apa soalan-soalan yang warga net tanya. Okey, soalan WhatsApp perasaan Nazrul dalam mendepani orang asli yang belum Islam. Takut atau ada rasa berani? Okey, jadi Da'i Naz lah dia jawab soalan ni secara ringkasnya insya-Allah.
Baik, saya menjawab persoalan ni. Perasaan saya mendepani orang asli yang belum Islam. Yang pertama adalah saya rasa kesian. Sebab apa? Saya rasa macam, aku seorang je ke yang masuk Islam? Aku seorang je ke yang nak masuk syurga? Rasa macam, ya Allah. Sebab saya banyak merantau di kampung-kampung orang asli Selangor, terutama di Selangor, saya banyak merantau. Jadi apabila saya berjumpa, rasa macam, apa yang aku nak buat untuk tarik diorang masuk Islam? Itu perasaan yang pertama. Rasa macam, apa yang perlu aku buat, apa yang aku nak buat. Itu sebab tu saya masuk dalam Yadim ni. Tujuan dia sebenar. Yang kedua adalah, berani tak berani itu belakang kita. Sebab apa? Manusia pun makan, dia bukan makan orang pun kan, dia makan nasi. Jadi nak tak nak, saya rasa kena beranikan diri juga untuk berdepan dengan diorang untuk sampaikan Islam secara berkhidmah dengan akhlak yang baik lah. Bagaimana yang saya dah buat, Alhamdulillah, ramai yang sekarang masih dorang berjinak tapi belum sampai hidayah itu lagi. Allah Alam. Okey, soalan yang seterusnya, soalan WhatsApp. Apa cabaran terbesar pendakwah muda? Duit atau prinsip? Okey, dipersilakan Da'i Am untuk jawab soalan ni. Allahumma Hebat Yalah, bismillah. Soalannya tu, apa cabaran terbesar? Dia bagi pilihan, duit atau prinsip. Duit atau prinsip. Jadi kalau ikut pilihan tu, rasanya dua-dua tu dia tu bukan cabaran tu. Dia cabaran, tu maknanya itu tantangan tu. Agak-agak bila berjumpa dua tu, kita nak mana duit ke prinsip kan. Jadi itulah. Jadi pada saya lah, kalau tanya apa cabaran terbesar, itu kita ni cabaran paling besar bila kita sebagai seorang, kita tahu tanggungjawab kita untuk menyampaikan dakwah, menyeru kepada kebaikan. Ud'u na ila sabili rabbika bil hikmah. Itu adalah cabarannya istiqomah itu sendiri. Istiqomah. Bagaimana kita nak berada dalam jalan Allah, sentiasa berada di jalan yang betul. Kita nak mengajak orang, boleh jadi kita ajak orang hari ni, tiba orang tu tak suka, dah kita macam rasa down. Kalau awal-awal mungkin dia rasa semangat je nak buat kan. Tapi sampai satu tahap dia rasa down. Itu antara cabaran yang paling besar lah sebenarnya dalam kita berdakwah ni. Sedangkan kalau Nabi pun dulu pun dakwahnya tu sehingga dikecam kan, dibaling, dipalau. Itu bukan cabaran terbesar Nabi tu sebenarnya. Cabaran dia tu, adakah Nabi tu nak teruskan? Boleh saja Nabi nak berhenti. Di palau tu apa tu? Orang muda mungkin tahu. Orang tua palau. Ada palau kan. Di pulau kan. Jadi macam itulah. Jadi sentiasa nak teruskan, sentiasa refresh kita nak niatkan tajdidkan niat kita ni, sentiasa semangat dan terus semangat tanpa putus asa. Itulah cabaran terbesar pada saya. Subhanallah. Okay, soalan yang seterusnya kita tengok soalan WhatsApp tadi. Orang asli masih lagi amalkan amalan hitam ke tak? Okey, dan Inas boleh jawab, silakan. Baik, masih mengamal ilmu hitam ke macam mana amalan hitam tu? Ilmu hitam ni mungkin saya rasa macam santau. Sihir lah kot, sihir. Sihir, okey. Tentu. Maknanya ilmu hitam lah. Hantu-hantu dah kot rasanya kan. Ada lagi ke orang yang percaya bab ni? Ada bunian ni ada je? Ada lagi, ada. Masih ada. Berceritakan sikit. Bagi yang dah Islam, insya-Allah mereka dah tak percaya dengan benda tu. Tapi bagi yang non-Muslim, mana yang belum Islam ni masih lagi mengekalkan kepercayaan yang lama. Sebab apa? Orang sini kebanyakan yang 200,000 orang tu, dan separuh tu adalah animisme. Maknanya orang yang menyembah roh. Jadi mereka masih mengamalkan perbuatan Islam pula. Perbuatan yang yang memanggil jin. Jadi masih ada lagi. Itu saja Ustaz. Jelas. Okey, itu ada soalan yang seterusnya. DMY nak bersaing ke dengan PU Imam Muda Da'i Milenia ni? Boleh jawab, silakan. Soalan ni DMY nak bersaing ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau tanya saya DMY nak bersaing tak? Kita mesti nak bersaing. Mesti. Allah. Tapi bersaingan macam mana tu? Bersaingan macam mana tu? Bersaingan kita nak siapa paling banyak amalannya tu. Jadi kita nak usaha sentiasa terus. Kalau boleh, kalau orang mungkin paling atas tu orang nampak sekarang PU kan.
Nanti insyaAllah biar DMY ni lagi atas daripada PU, lagi atas daripada Imam Muda. Macam tu lah. Ini istilahnya persaingan. DMY nak jarah selebriti siapa pula? Selebriti akhir ni dengan kita ada artis yang bernikop kerana seorang PU. Allah. Jadi kita tunggulah DMY nak dakwah siapa pula. InsyaAllah kita doakan dia siasa bernikop. InsyaAllah panjang. Tapi insyaAllah lah. Itu niatnya tu bersaing tu secara sihat lah. Tapi kalau kata bersaing demi panggilan, gelaran, nama habuan dunia ni tidaklah. Na'udzubillah min zalik lah. InsyaAllah. Ada lagi soalan-soalan daripada warga net, kalau nak bertanya boleh terus tulis di bahagian ruangan komen sebelum kita pergi ke solusi dan khulasahnya lah untuk program kita pada malam ni. Yadim akan berteruskah santuni orang asli? Okey, berterusankah santuni orang asli? Jadi Dai Nas boleh jawab? Biasanya ustaz ni yang jawab. Kalau dari sudut pengurusan Yadim ni, InsyaAllah lah selagi mana Yadim dibekalkan kekuatan kan. Jadi kita kalau boleh kita tak nak lah buat kerja ni separuh-separuh jalan kan. Sebagai seorang Muslim tak baik. Atau apa-apa program yang kita anjurkan kita tidaklah bersifat touch and go kan. Tapi kita nak santuni tu walaupun kita setelah mana dilantiknya dai orang asli Yadim ni, mereka akan terus kekal sehingga mereka mati sebagai dai orang asli kita. Mereka dilantik dan kita harapkan mereka berterusan lah di bawah itu harapan inilah pihak Yadim. Takkanlah kita nak kita kata ya cukuplah setahun dulu kita tengok macam mana prestasi dia kan. Tapi once kita dah lantik tu, ini adalah insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita didik dan kita train dia. Kan, walaupun mereka tidak lagi menggunakan nama Yadim tapi mereka tetap membawa identiti tu. Orang tahu ini adalah Naz adalah dai daripada Yadim. Jadi sampai ke tua pun Naz akan bawa identiti ni kan. Sampai ke Selangor pun kan Naz pun dia terlibat aktif dengan dai pendakwah ni kan Naz. Jadi di seluruh dai-dai di seluruh negara ni kita nak mereka ni membawa identiti Yadim dan akan berterusan lah. Darah sehingga ke selagi mana wujudnya orang asli dan kampung-kampungnya kita akan teruskan. Okay. Itulah. Jadi itulah perkongsian daripada panel kita. Dah jadi panel pula. Saya pula tertukar pula kan. Saya cakap berdasarkan sendirilah pengurusan dari segi sudut Yadim tu sendiri kan. Soalan WhatsApp, apa cabaran terbesar pendakwah orang asli? Duit, keluarga, masyarakat. Okey, ni Nas kena jawab. Cabaran terbesar bagi pendakwah orang asli, dia kena tengok pada tempat rasanya. Sebab apa? Orang asli ni dia ada yang di bandar dan ada yang di pendalaman. Contoh kalau di bandar ni lebih kepada kewangan lah. Sebab di bandar kehidupannya lebih memerlukan duit untuk membeli barang semuanya. Dan untuk di pendalaman, dia kadang-kadang tak perlukan duit pun sebab kalau kita bagi duit, dia nak beli apa kat dalam tu, betul tak? Jadi cabarannya duit ataupun keluarga tu tengok pada keadaan. Satu tempat tu dia tak sama dia punya keadaan dia, berbeza. Jadi itu saja Ustaz pastinya. Okay, terima kasih. Itulah realiti orang-orang asli ni. Kalau kita bagi duit 1,000 dekat dia pun macam tak berapa nak menghargai sangat lah kalau kat pedalaman tu. Betul. Bagi 500 pun dah cukup dah kan, dah mewah dah. Tapi itulah apa yang mereka nak tu kita kena kaji lah Betul, kena kaji dulu. Dai-dai kita pun memang kalau saya dengar cerita-cerita dai Pian kan, dai yang tinggal-tinggal di pedalaman, dai Yeki, mereka ni memang komitmen lah komit dengan amal-amal dakwah dan kadang-kadang tu penuh budak-budak ramai yang budak-budak kan. Tak bayar duit tak bayar duit apa pun tapi mereka hidup tetap ada tetap masya-Allah kita menarik lah kita tengok program-program yang mereka anjurkan. Ada soalan seterusnya sebelum kita pergi ke konklusi kita? Tunggu kalau ada lagi soalan-soalan. Soalan-soalan berbentuk peribadi tak boleh jawab lah Tengok tadi ada soalan-soalan.
Ada terbaca ni soalan. Minta nasihat pesanan untuk rakan-rakan belia orang asli yang minat untuk menjadi da'i tapi malu dan rasa kurang keyakinan diri mencampuri diri masyarakat di Malaysia. Dia minta da'i muda Nazrul, da'i orang asli Nazrul. Tu minta. Muda lagi tu Nazrul. Nazrul Apa soalannya? Ulang balik soalan tadi. Nasihat ataupun pesanan untuk rakan-rakan orang asli yang minat untuk menjadi da'i tapi malu dan rasa kurang keyakinan diri. Sila. Baik, macam tu. Sebenarnya orang asli ni dia tak lari dengan sifat malu dia tu. Macam sebenarnya saya pun malu juga ni, tapi beranikan diri yang mencuba. Allahu Akbar. Allah. Nampak muka malu. Baik. Cara kita nak berdakwah, tak semestinya kita terus berjumpa dengan orang luar. Cukup sekadar kita untuk diri sendiri dulu dan untuk keluarga yang terdekat dulu. Kita ajak keluarga yang terdekat dulu untuk kenal dengan Islam semua tu. Rasa dah ada confident, baru kita masuk dalam masyarakat dulu. Tak payah nak sampai ke masyarakat yang lain lah. Jadi nasihat saya adalah, mula-mula anda hebat di tempat anda sendiri. Di rumah, adik-adik kita, ayah mak ayah. Lepas tu sebarkan sedikit kepada mungkin kawan-kawan kita. Jadi step by step, slow by slow lah. Pada masa yang sama, ilmu tu bagaimana da'i muda Yadim bagi tahu, ilmu tu penting. Jadi kalau kita nak sampaikan pun, ilmu tu sangatlah penting untuk kita ajak dorang dan sebagainya untuk mengamalkan cara hidup Islam. Jadi pendapat saya adalah buat kita berdakwah dalam kelompok yang kecil dahulu untuk membina keyakinan diri, dan seterusnya baru kita boleh merebak sikit-sikit untuk ke masyarakat yang luar. Untuk tu cara untuk mengatasi sifat malu tu. Wallahu a'lam Ustaz. Okey, terima kasih, jazakumullah khairan. Tu soalan daripada warga net. Da'i Am pernah tak sampai ke perkampungan orang asli di Tasik Beru Pahang? Dia tanya saya pernah sampai tidak. Kalau Tasik Beru Pahang tu tak pernah. Kalau kampung orang asli saya pernah lah pergi dekat kawasan saya ni juga dah. Dia Johor. Pernah juga dekat Johor Asih. Adalah jumpa dengan orang-orang asli. Tapi itulah, dia orang asli ni dia ada bahasa dia sendiri. Terharu juga waktu. Dia cakap pun saya tak faham. Waktu pergi itulah melawat. Itulah kalau yang tanya Pahang tadi tu tak pernah sampai ke sini. Kena tanya suku dulu kalau nak ajak Nas tu. Kalau suku tak kena tak boleh bawa juga Nas tu. Tak boleh. Dia kena bawa orang yang betul. Suku yang betul. Okey, soalan yang seterusnya, DMY ada berapa orang dan semuanya akan terlibat dengan dakwah Jadim ke? Jadi DMY semuanya dia sama juga, lebih kurang, bukan lebih kurang, sama memang macam da'i orang asli juga. Dia sama ada 20 orang yang terpilih lah. Kalau macam tadi 50 daripada proses induksi Ustaz. Itu di antara tu kiranya mencari permata dalam kaca lah. Macam tu. Jadi 20 orang tu sama juga macam da'i muda Yadim, dia ada 20 orang. Tapi bukan sekat 20, dia sebelum ni siri ni dah ada juga, ramai juga da'i muda Yadim ni. Cuma kami ni lebih dimediakan, dinampakkan. Jadi insyaAllah kalau ditanya semua akan terlibat. Takkan ada yang diketepikan. Jangan risau, insyaAllah kita akan sama-sama lah menjalankan apa yang sepatut untuk kita buat sama-sama. Itulah dia. Masya-Allah. Tu kampung Beru Pahang, suku kaum Semelai. Ni da'i Pian. Dia. Da'i Pian yang saya sebutkan tadi tu. Dia dengar kita punya live juga. Lepas ni kita insya-Allah akan ada slot dengan da'i Pian untuk slot akan datang lah insya-Allah. Hebat. Okey, moga terus istiqamah para da'i orang asli sekalian. Terharu tengok kegigihan mereka. Itulah kita bagi katakan semangat. Kalau nak datang kampung orang asli Beru, saya boleh bawa. Sebabnya suami saya orang sana. Nampak? Ini dah seorang daripada da'iah kita da'iah orang asli kita. Da'iah kita. Dia mereka ni memang orang asli ni dia kahwin bukanlah mereka ni kahwin satu kampung mereka ni kahwin sama orang asli tapi berlainan kampung. Mereka ni kebanyakan macam tu. Campur-campur campur-campur. Mereka pergi ke kampung, darah ke keluarga yang sama suku, tengok-tengok berkenan dengan orang kampung tu kan. Jadi berputiklah bunga di situ. Jadi mereka ni bukanlah hanya terkongkong duduk dengan kampung-kampung mereka dan kahwin sesama mereka je kan. Tidak kan. Ramai orang faham ni. Jadi insya-Allah lah itu saya cerita tu sebab saya memang jaga dalam bahagian tu lah. Jadi saya bertaamul dengan Nas, dengan
hampir berapa orang lagi da'i orang asli kita, dan insyaAllah lah pada slot pada malam ni pun kita dah berada di penghujungnya. Okay, santai buat bicara kita bersama dengan ejen dakwah kita bawakan, dan ini bersempena dengan bulan dakwah yang kita anjurkan, Yadim anjurkan daripada 3 Oktober yang dilancarkan masa pentas akhir DMY baru-baru ni sehinggalah 30 Disember 2020. Jadi itu adalah tempoh bulan dakwah yang Yadim akan banyaklah anjuran-anjurannya. Mungkin selepas daripada COVID-19 ni mula mengganas ni, banyaklah program yang akan lebih berunsurkan di atas talian lah secara online. Dan ini yang pertama lah kita bawakan da'i orang asli Nas dan juga da'i muda Yadim dan lepas ni lebih banyak lagi program-program kita. Dan pengakhirannya kita nak dengar sedikit lah konklusi daripada da'i muda dalam masa 2 minit saya bagi, dan juga da'i orang asli Nas lepas ni, lepas Nas pula bagi 2 minit kata-kata semangat, apa-apa luahan lah untuk kita punya khulasah kita ni. Fadal, silakan. Baiklah, daripada saya, insyaAllah kita sebagai manusia kan, kita hanya terus sebarkan apa yang boleh kita sebarkan, insyaAllah yang apa yang kita sampaikan tu bermanfaat, kita berikan. Dan kita di samping kita memberi, kita tengok balik diri kita. Janganlah kita beri tapi diri kita ke laut juga, tak boleh lah macam tu. Jadi kita amalkan apa yang kita dapat dan kita sampaikan apa yang ada dalam jiwa dan diri kita, dan kita terus menjadi seorang da'i. Kita sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kan, sebagaimana semangat yang ada pada da'i muda da'i Nazrul kan. Jadi itu sangatlah kita, insya-Allah kita tu ada kata-kata tu, sabar dan ikhlas kunci kejayaan dakwah. Sabar dan ikhlas, sebab itu istiqomah tu kata macam tu. Istiqomah sangat penting. InsyaAllah terapkan istiqomah tu dalam jiwa. InsyaAllah kita sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah. Jadi sebelum kepada da'i Nas, itu YDP pun dah bagi kata-kata semangat. Kita lihat dekat skrin tu ucapan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Ustaz Nasruddin Hassan Al-Tantawi. Masya Allah, teruskan usaha anda. Saya sokong 300%, nampak tu. InsyaAllah saya sendiri akan turun lebih kerap selepas ini. Ini adalah hasrat dan juga impian. Jangan mudah mengalah dengan cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah lah. Sabar dan ikhlas kunci kejayaan dakwah. Terima kasih yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Ustaz Nasruddin, atas kata-kata semangat. Jadi seterusnya kepada da'i Nas untuk menyampaikan khulasah yang terakhir. Baik, terima kasih. Jadi kata-kata akhir saya adalah, yang pertama, saya amat-amat berterima kasih kepada pihak Yadim kerana melantik kami 20 orang ini sebagai kader ataupun grup untuk berdakwah dalam kalangan orang asli sendiri. Sebab apa? Bila kami sendiri yang turun padang, jadi mudah untuk kita sampaikan, maknanya berkesan, efektif, dan mudah untuk masyarakat kita sendiri faham apa yang kita nak sampaikan mengenai Islam dengan jelas dan betul. Jadi saya ingin mengucapkan kepada Yadim ribuan terima kasih kerana telah melatih kami dalam kursus-kursus induksi, kursus asas da'i orang asli, dan akan datang kursus pengukuhan akidah orang asli. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, yang maksud Allah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, berbagai suku kaum, berbagai bangsa, berbagai bahasa adalah untuk kamu bertaaruf. Maknanya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Jadi di sini saya ingin kongsikan mengenai fakta-fakta orang asli supaya kita sebagai orang Islam sendiri, tak kisah Melayu ke Cina ke India dan sebagainya, boleh kita mengenal orang asli untuk kita berdakwah, dan masa yang sama kita ajak mereka mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada da'i Nas atas khulasah dan juga konklusi yang menarik. Jadi alhamdulillah program kita pada malam ini sampai di sini sahaja. Jadi nasihat kepada semua penonton di luar sana, jagalah jarak fizikal. Okey, di samping kita sedang
Inilah duduk PKPB kan, kalau yang di Selangor dan di Kuala Lumpur ni masih kita diberi panduan untuk menjaga jarak fizikal kan, sebabnya penularan kali ketiga ni agak berisiko tinggi. Jadi doakanlah para pendakwah kita terus cekal di medan, setiap medan-medan amal yang mereka laksanakan, dan perbanyakkan doa kepada mereka, dan insya-Allah kita semua adalah pendakwah apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Maksudnya kita bersaksi Rasulullah pun melakukan dakwah, dan kita apabila kita seorang muslim, kita adalah seorang pendakwah. Ini yang dai muda Yadim, dai orang asli, mereka ini special lah maksudnya hidup dan mati mereka, kerja mereka memang adalah untuk menjadi seorang pendakwah dan akan beramal untuk agamanya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan, terima kasih kepada semua dai muda Am. Terima kasih kerana sudi untuk berkongsi pada malam ni, juga Dai Naz. Terima kasih juga. Dan mudah-mudahan usaha dakwah kalian diberkati dan dipermudahkan. Kita jumpa pada solat kita yang pada akan datang. Mudah-mudahan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi